Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Dari Rizwan. Okey, hari ini kita akan mengulang kaji ataupun refresh semula berkenaan dengan pengenalan hadis di bawah subtopik hadis. Okey, pengertian hadis dari segi bahasa ialah baharu, kabar ataupun berita. Pengertian hadis dari segi istilah adalah setiap ucapan, perbuatan, pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis sebagai sumber hukum kedua selepas Al-Quran. Peranan hadis menjelaskan dan menghuraikan isi Al-Quran. Perbezaan antara Al-Quran dan hadis adalah Al-Quran, lafaz dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu Allah disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Sumber hukum yang pertama, disyaratkan berwuduk ketika hendak membaca dan menyentuhnya. Tidak boleh membacanya ketika berhadas besar. Dan yang terakhir adalah dibaca di dalam solat lah. Saya lupa masukkan. Dan hadis Nabawi, iaitu lafaz dan makna daripada Rasulullah SAW. Perbuatan, perkataan dan pengakuan Rasulullah SAW. Sumber hukum yang kedua, tidak disyaratkan berwuduk. Boleh membacanya bila-bila masa. Tidak boleh dibaca di dalam solat. Manakala hadis qudsi ialah lafaz Rasulullah dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang diungkapkan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber hukum yang kedua, tidak disyaratkan berwuduk. Boleh membacanya bila-bila masa. Tidak boleh dibaca di dalam solat. Okey, hadis perkataan ataupun ucapan Nabi SAW. Contoh hadis dari segi perkataan ialah riwayat Muslim yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati seseorang hamba Allah, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah yang berkekalan, ilmu yang dimanfaatkan ataupun anak soleh yang mendoakan baginya. Hadis dari segi perbuatan adalah hadis yang disampaikan berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Contoh hadis dari segi perbuatan ialah riwayat Bukhari dan Muslim. Bermaksud daripada Aisyah berkata, Rasulullah SAW suka mendahulukan sebelah kanan pada kasut, pada menyikat rambut, memakai kasut, bersuci dan pada semua keadaan. Perawi hadis bermaksud, perawi hadis ialah orang yang menerima dan menyampaikan hadis daripada Rasulullah SAW. Syarat-syarat perawi hadis ialah: pertama, Islam; kedua, berakal; ketiga, baligh; keempat, adil; kelima, kuat hafazan; keenam, menjaga tulisan; ketujuh, waspada. Sebab kita perlu tahu syarat perawi hadis kerana pertama, dapat membezakan di antara perawi yang benar dengan perawi yang dusta. Yang kedua, dapat membezakan hadis yang benar dengan hadis yang palsu. Sebagai penghayatan dan kesimpulan berkenaan dengan tajuk kita kali ini, iaitu pengenalan hadis, ialah kita dapat mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita boleh mencontohi akhlak perawi hadis dan kita dapat meluangkan masa untuk membaca hadis-hadis Nabi. Okey, jadi setakat itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Okey, saya harap ia memberi manfaat kepada anda. Jika anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.